Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Oh Ustaz, khabar Ustaz ini. Alhamdulillah. Oh. Ya, alhamdulillah. Hari ni malam ni jubah kelabu. Jarang jubah kelabu, biasa hitam putih je. Masuk hitam putih dok mati duk gitulah. Alhamdulillah. Hari ni kelabu hari ni. Okey Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Oh, walafiat. tengok anak-anak muda guna Ustaz. Sangat ramai. Alhamdulillah. Tahniah lah. Ustaz mari ikut drawbridge kan? Dok, ikut Tanjung. Dah, dah. Tak apa. Tak apalah, kita pergi ke dia dulu. Tak apa. Alhamdulillah Ustaz Amba mari daripada ikut ni Ustaz. Dia tembung Ustaz. Hak ni mari tembung Ustaz Jeng. Dia selok tak? Mari dia ni. Mari bersemata kek. Lepas tu hak mari dua beris ni dia tembung, tembung. Dia tembung tu hang, hang. Memanglah ada traffic light kan? Bukan masuk jalan orang. Oh ya. Dah tak apa Ustaz Alhamdulillah Ustaz. Ada masalah dia buat kecoh. Tak Ustaz, suka Ustaz Allah. Seronok kan? Seronok Ustaz ya Allah. Saya ingat ke dalam kemah ni je orang perlu. Orang tu kata Ustaz. Ya. Okey Ustaz kita Baik. ramai orang malam ni tu 2-0 lagi tu. Jadi Ustaz malam ni kita sempena yang pertama sekalinya lepas PRN baru-baru ni Ustaz. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri anugerah kepada negeri Terengganu Ustaz. Berbeza pada hotline. Jadi kita nak ucapkan kasih banyak pada peranan Ustaz. Dok jemu-jemu. Pengundi. Ustaz dulu. Nak lawan semua orang. Kasih banyaklah Ustaz. Didik anak-anak muda alhamdulillah dan semua asatizah lah Ustaz. Asatizah ulama-ulama kita dan seterusnya anak-anak muda bawa kerajaan yang bawa perubahan Ustaz Okey baik. Sempena juga Ustaz 31 hari bulan ni kita akan sambut kemerdekaan kita Ustaz, negara kita ni. 31 Ogos. Cuba nyanyi lagu 31 Ogos sekejap Ustaz. Dia kata Tanjung, mari Tanjung kena nyanyi lah. Dok anda? Saya lagu Selimut Putih boleh. Oh, Selimut Putih. Allah. Dia takut jadi pelak belakang. Oh gitu. Tanggal 31. Kampung mana tu? Orang ulo Ustaz. Kena sama lah kita. Okey Ustaz, bila sebut merdeka Ustaz, merdeka. Okey. Makna sebenar merdeka Ustaz pada pandangan agama kita Ustaz. Silakan. Makna merdeka pada pandangan agama Islam. Merdeka ni banyaklah pandangan orang apa pengertian merdeka. Ulama-ulama menyebut kemerdekaan yang sebenar ialah kita menjadi apa yang Allah nak kita jadi. Itu merdeka. Maknanya merdeka kita menjadi apa yang Allah nak kita jadi. Baru merdeka. Jadi apa dia Allah nak kita jadi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia satu lagi makhluk namanya manusia di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Kalau khalifah kita faham maksudnya yang mengganti. Pengganti. Batu khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, pengganti Rasulullah. Jadi manusia ni Allah nak letakkan di bumi sebagai apa? Khalifah, pengganti. Ganti siapa? Ganti Allah. Apa maksudnya? Manusia aku letakkan di bumi untuk melaksanakan perintah aku. Suruh dan larang aku. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, kita khalifah. Bila kita sudah jadi khalifah, merdeka. Maknanya kalau kita tak lagi jadi taraf khalifah, masih lagi meninggalkan apa yang Allah suruh,
atau kita nak buat apa yang Allah suruh tak mampu kerana dikawal, dihalang dan sebagainya, maka belum lagi dapat title khalifah. Bila belum title khalifah, belum merdeka. Sebab tu pada pembukaan kota Mekah, bila tewas segala musyrikin, naiknya menangnya agama Islam, Allah firman dalam Quran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Itulah makna merdeka. Katakanlah telah datanglah kebenaran, telah hilang kebatilan. Jadi ulama-ulama menggariskan apakah maksud merdeka yang sebenar? Apabila datang kebenaran, telah hilanglah kebatilan. Mana kalau kita duduk di dalam negara Malaysia, kita sudah melaksanakan kebenaran dan segala kebatilan sudah dapat kita kalahkan, kita sudah merdeka. Jadi kalau sekadar menurunkan bendera Union Jack, British hanya balik lipat bendera balik ke negeri dia, di England. Tapi kita sekarang mengikut dia. British tak tutup aurat, kita tak tutup aurat. Dia makan yang haram, kita pun bahang sama. Dia tidak melaksanakan hukum Allah dalam perundangan, kita pun tak laksanakan perundangan yang dikehendaki oleh Allah. Belum merdeka sepenuhnya. Cuma merdeka pada jasmani saja, tidak lagi dikongkong oleh penjajah, tapi jiwa kita masih belum merdeka. Kerana jiwa yang merdeka, khalifatun fil ardi, menjadi pengganti Allah di bumi. Kalau semua benda yang Allah suruh kita boleh buat, semua benda yang Allah larang kita tinggalkan, kita merdeka. Jadi bila turun ayat tentang haram judi dan arak, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, arak dan judi itu adalah kerja syaitan. Wa citanibu, hendaklah kamu tinggalkan, buang semua arak dan judi. Berlari-lari balik sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mana ada arak di rumah, pecahkan, cuah atas tanah, siapa mengalir di lorong-lorong Madinah macam banjir arak, pakat buang. Kenapa? Allah sudah haramkan. Tapi ada negara umat Islam 1500 tahun dah turun ayat arak dan judi, masih lagi mempertahankan atas alasan arak dan judi memberi keuntungan nisbah pungutan cukai. Dunia punya pasal, kita tak haramkan lagi arak dan judi kerana nak ke duit. Maknanya belum merdeka yang hakiki, tidak dikatakan istiqlal hakikatun. Gitu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Allah, dengarlah molek deh orang muda terutamanya lah. Baik Ustaz. Bila dah kita sebut merdeka ni, benda elemen yang paling penting nampaknya adalah perjuangan yang dimainkan oleh ulama untuk merdekakan negara kita ni. Ada kok yang kena buang, ada yang kena bunuh dan sebagainya, macam-macam cerita lah Ustaz. Peranan ulama kepada pemerintah Ustaz. Tu sila. Ulama ni kita tahu peranan dia apa. Kita tengok apa benda yang dia belajar. Sebab tu kalau kita tengok polis, dia nak masuk polis, dia akan hantar ke Pulapul. Dia tak tahu wakat tapis, sekolah bomba. Bila nak jadi polis, anggota keselamatan yang menjaga keselamatan, dia akan dihantar ke Pulapul, pusat latihan polis. Tapi kalau kita nak orang itu jadi jururawat, kita hantar ke sekolah jururawat, supaya dia mempelajari ilmu yang akan dia gunakan ilmu itu dalam masyarakat. Jadi ulama-ulama ini apa benda yang dia belajar? Dia belajar tentang injil ke tentang ibadah, tentang akhirat? Dia belajar tentang agama Islam. Jadi kita akan tahulah apa peranan dia. Kalau pomeng dalam masyarakat, apa peranan dia? Pomeng. Pomeng kereta, peranan dia adalah membaiki kereta. Apa peranan doktor dalam masyarakat? Iaitu memberi rawatan jika ada orang yang sakit. Apa peranan anggota bomba? Peranan dia ialah memadamkan kebakaran ataupun menyelamatkan kemalangan. Apa peranan ulama? Apa yang dia belajar? Dia belajar tentang agama Islam. Jadi agama Islam itu apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi kita faham dah, ulama kerja dia memberi nasihat. Nasihat itu umum, termasuk dia nasihat kita cara wuduk yang betul, cara semayang yang betul, cara buat haji yang betul. Dia marah, dia larang kita, dia tegur kita, tak boleh semayang begini, tak boleh tayamum begini, tak boleh zakat begini. Itu tugas dia, fungsi dia. Jadi kalau selama mana kita berjalan fungsi,
selama itulah kita duduk atas garis yang betul. Jadi kalau ulama melaksanakan fungsi dia, iaitu menasihati masyarakat, sama ada dari pihak atasan, raja, menteri sampai kepada bawah, ulama yang nasihat, insya-Allah dia laksanakan tugas dia. Itu kerja ulama. Nampak? Sebab itulah ada hadis kita dengar, kalau ulama dia pergi kat raja, pergi kat pemerintah, duk kira nak cari kesenangan dengan kerajaan, dia dekat dengan menteri kerana nak cari keuntungan dunia, itu bukan ulama, itu pencuri. Kerana tugas dia bukan cari keuntungan, tugas ulama. Mu nak dekat dengan raja tak ada masalah, tapi menasihat. Mu nak pergi kepada Perdana Menteri ke, menteri mana ke boleh. Ulama boleh pergi rumah dan pejabat dia, tapi nasihat, bukan pergi cari projek. Lepas tu kita dengar satu riwayat, iza ra'aitum aliman, bila kamu melihat seorang yang alim, yuqalitu sultan mukhalatatan kasiratan fa'lam annahu lisun, dia ini bercampur dengan raja-raja, bercampur-campur dengan menteri-menteri, ulama dia, tapi nak cari kepentingan. Nampak lagi? Ketahuilah itu ulama bukan ulama, tapi seorang perampok, seorang pencuri. Jadi kenapa? Kerana dia tak laksanakan tugas dia. Kita latih dia sebagai anggota polis, dia pergi karaoke. Nampak tak? Dia tak laksana tugas. Kita lantik dia sebagai ulama untuk menegur pemerintah, menegur rakyat. Dia pergi kat pemerintah, dia pergi minta habuan dunia pula dah. Jadi fungsi ulama kita faham ialah membimbing kita sebagai warasatul anbiya. Nabi diturunkan untuk bimbing manusia. Apa yang tak betul bagi jalan betul, yang sudah betul disempurnakan. Maka warasatul anbiya maknanya dia ambil tugas Nabi bila Nabi yang terakhir telah wafat. Sama juga apa yang tak betul dibetulkan, apa yang sudah betul disempurnakan. Itu fungsi ulama, tidak lebih daripada itu. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita boleh kemerdekaan ni bukan mudah. Ya. Perlu kepada pengorbanan. Di antara pengorbanan yang paling besar ialah di antaranya ulama lah Ustaz. Ya. Ustaz, nak teka Ustaz. Nak teka Ustaz. Teka. Teka. Apa benda nak selamatkan sesuatu tu terpaksa dia dikorbankan. Kenapa Ustaz? Payah ni. Payah. Tu kata. Kita nak selamatkan sesuatu, dia terpaksa dikorbankan. kena korbankan. Ya. Nyawa. Betul tak? Betul tak? Dan nyawa kenapa Ustaz? Nyawa kita. Oh gitu. Ustaz tahu tak? Betul dah Ustaz khabar tu. Betul tak? Tapi yang masa nak mari sini tengok TikTok Ustaz. TikTok. TikTok. TikTok kata apa Ustaz? Dia kata pokok pisang. Ustaz kenal tak pokok pisang? Nah, apa? Bodoh, no, bodoh kena. Nabai nak lalu. Pokok pisang lang berangang Ustaz. Jelah berangang. Jelah berangang deh. Okay. Dia naik tu kan. Bila naik besar tu dia ada anak. Dia ada anak Ustaz. Ustaz kenal tak anak itu? Kenal anak pisang. Itu kata. Jadi anak tu Ustaz, dia kena korbankan. Dia kena buang Ustaz. Barulah ibu tu naik molek, lepas tu sikap pisang itu dia barulah besar banyak. Baru comel tandang dia. Ya Ustaz. Tu kata Ustaz. Jadi bunuh anak. Bunuh anak. Untuk senang mak. Gitu. Ambo dok mari nak sebut hak tu takut sangat bunyinya. Tapi dan Ustaz kabur juga kira jadi lalu lah. Nak senang mak bunuh anak. Yalah, benda yang kita paling sayang sekali nyawa lah. Tapi yang ditunjukkan kepada kita maknanya salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka lebih sayangkan akhirat lebih daripada nyawa. Jadi sekurang-kurangnya itulah idola kita. Sahabat-sahabat Nabi berkorban. Lepas tu kita orang muda ni yang tak faham tentang merdeka, balik Google macam mana nak dapat merdeka 1957. Ramai mana yang mati, ramai mana terbunuh, yang dibunuh dan sebagainya. Bila kita
faham sejarah, insya-Allah kita akan rasa sayang kepada negara kita. Sebab tu ada usaha untuk menjauhkan anak-anak muda daripada memahami sejarah kita sendiri. Tujuannya bila kita tak faham sejarah, kita tidak sayang kepada tanah air. Bila kita sudah tak sayang pada tanah air, apa yang berlaku atas tanah air kita tak ambil peduli dah. Jadi sejarah memainkan peranan. Ya Ustaz. Sebab tu ulama cukup sayang. Takut kita tak tahu sirah Nabi dan sebagainya. Disimpan, dibukukan ribuan kitab tentang sirah Nabi. Bila kita baca sirah, barulah rasa sayang kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, baru-baru ni Ustaz kita baca musibah sungguhlah. Apa dia Ada tu? seorang tu Ustaz, dia mengaku kalau dia duduk di rumah, dia sebagai isteri, bila semayang berjemaah. Tapi dia jadi tok imam untuk suami dia Ustaz. Ni musibah besar Ustaz ni. Makna dia mengaku terang-terang Ustaz. Ni nak khabar. Nak khabar Ustaz, benda ni musibah. Jangan tengok musibah hak yang secara fizikal saja Ustaz. Ustaz tahu tak cerita hak berlaku di Hawaii 8 hari bulan 8? Tak tahu. Tak tahu. Tu kata Ustaz. Cerita. Duduk dulu pun tahu juga kita. Biar olok-olok dulu. Dia orang tasik tak lagi mana. Hawaii kan Ustaz. Maknanya tempat comel lote tersebut tu kan. Bertukar wajah menjadi padan jarak pada kuku Ustaz. Allah. Kenapa tu? Apa musibah dia? Tu Ustaz api marah Api habis. bakar lah. Bakar, Kebakaran. Habis. Di Jepun pun gitu juga Ustaz, air habis semua tersebut kan. Jadi tempat kita je musibah biasa lain Ustaz. Musibah cara fikir. Ia boleh bangga pula, saya di rumah sebagai isteri itu imam kepada suami. Allah. Jadi kalau kena musibah macam ni Ustaz, musibah secara fizikal ke macam hak yang ni fikiran ni, apa kita nak buat Ustaz? Baik, bila jadi isteri dah jadi imam semayang di rumah, kita panggil musibah lah. Musibahnya bukan sekadar jadi imam, musibah dia ialah kejahilan. Lepas tu disebut al-jahlu aqrabu ilal kufri. Kejahilan lebih dekat kepada kufur. Ramai yang murtad kerana jahil. Tak ramai yang murtad daripada alim ulama. Jarang kita dengar asatizah murtad. Tapi yang murtad yang jauh daripada ilmu agama. Sebab tu kena faham baik-baik. Jangan tengok jadi imam tu saja. Bini jadi imam, laki je. Bila dah bini jadi imam, laki jadi makmum, nak berterang-terang fahish takhalluf, kejinya persalahan dengan apa yang dipahamkan oleh al-ma'num minad di bid-darurah. Dalam darurahnya, dalam mudahnya, semua orang tahu perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki. Tetapi kapas apa gitu semua tak tahu. Maknanya apabila seorang suami tak tahu bahawasanya perempuan tak boleh jadi imam bagi laki-laki, makna beratus lagi hukum yang lain dia tak tahu. Itu musibah dia, kejahilan. Nampak? Jadi ginilah, kadang-kadang kita lupa, kita tengok baca Hawaii terbakar. Di Turki gempa bumi, di Bangladesh banjir. Di apa benda ni, Taiwan ribut taufan dan sebagainya. Musibah. Dia ada dua musibah. Satu musibah yang kita sebut tadi, satu lagi pada makna saja. Pada rupa tidak nampak musibah, tapi pada maknanya musibah. Contoh kejahilan. Sebab itu kalau kita baca dalam geografi tentang gunung berapi, Malaysia tak masuk dalam negara yang ada gunung berapi, tak masuk dalam jaluran api gunung berapi. Indonesia, Hawaii, Korea, Jepun termasuk. Malaysia tak masuk. Kita pun rasa aman daripada bencana. Kalau di Teluk Mexico, di Louisiana, di Mississippi, di Florida, biasa kita akan dengar kena ribut, puting beliung, taifun dan sebagainya. Kelajuan angin 250 km sejam, ranak habis rumah. Kita tak kena, tapi jangan lupa bencana musibah kita lebih parah lagi. Nampak? Contohnya dibuat kajian, hampir 60% anak-anak muda kita tak pandai semayang dah.
Itu 2021. Itu musibah yang lebih besar daripada bencana alam tadi. Nah, ramai suami yang tak tahu apa semayang. Ramai isteri yang tak faham. Dia duk faham bahawasanya kalau dia sudah berkahwin, tak mengapa tak tutup aurat. Ada yang dia faham wajib tutup aurat masa anak dara saja. Bila kahwin dah wajib dah. Dan ada orang beranggapan sekali saja keluar zakat, semua zakat tak payah bayar dah. Nah, kenapa? Kerana kejahilan. Nah, jadi ringkasnya, apa saja benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu adalah bala dengan makna azab daripada Allah. Nah, sebab tu kita tengok orang susah, orang kafir pun kena bala, orang beriman pun kena bala. Tapi ingat, Allah jadi susahkan kita dengan bencana ialah Allah nak naikkan martabat kita. Nah, sebab tu yang paling banyak Allah balakan ialah para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Riwayat menyebut yang paling banyak kena bala nabi-nabi. Tapi bala di situ dengan makna Allah kasih. Jadi Allah susahkan kerana Allah kasih nabi-nabi lebih daripada orang lain. Maka Allah bila dia kasih pada seseorang, disusahkan orang itu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk jadi yang terbaik di kalangan kamu yang diuji. Nah, cuma ingat, apa saja benda yang kita tak suka, nombor satu sekali, jatuh kapal terbang, lori terbakar, orang lemah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kapal terbang jatuh kemarin, 10 meninggal. Nombor satu sekali, inna lillah. Kapal terbang milik Allah. Supaya kita ingat kapal terbang ini Allah yang punya. Perjalanannya Allah yang atur. Boleh terbang, Allah yang bagi terbang. Jatuh, Allah tak bagi terbang. Sebab tu segala musibah kena kata kita semua milik Allah. Allazina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman yang Allah puji, yang apabila berlaku je musibah, mulut mereka segera berkata, kita semua kepunyaan Allah. Nah, boslah kata kapal terbang hok tinggi, selipar kita kepunyaan Allah. Sampai masa kita turun masjid, selipar tak ada. Allah ambil balik. Ni muka kita kepunyaan Allah. Nah, sampai masa diambil balik. Nah, kalau muka kita dak keduk lah. Kau lama kau comel dah muka kita. Nah, Haji tengok bini kita. 20 tahun dulu guana muka dia. Semalam macam adudu. Kenapa dah? Petok dah muka-muka. Dia cakap nak gonyoh. Dia cakap nak beli produk dah. Nah, pasal bukan kita punya. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu dia berubah. Nah, jadi ingatlah bencana kalau kepada musuh Allah tanda kemurkaan Allah, kalau kepada kita sebagai kafarah kerana Allah nak naikkan martabat kita. Nah, kita anak mati innalillah, pok mati innalillah, segala bencana innalillah. Allah yang punya belaka-laka, kalau kita yang punya tak akan berlaku melainkan yang baik berlaku. Kita bertunang, habis pitih dah beli barang, 2 malam nak nikah, putus tunang. Sebab apa? Allah yang punya, bukan kita yang punya. Kalau kita punya, nikah dah lah. Gitu Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tak, kita kena ingat ni, orang mari malam ni bukan orang kita. Jawab sabar dulu, tak apa Ustaz. Kita wak gurih tu Ustaz. Tengok subhanallah, bagusnya Ustaz. Dalam keadaan suasana agak panas jugalah Ustaz weh. Panas. Berpeluh jugalah. Peluh ni. Tu kata. Jadi harap sabar Ustaz pun berkipah peluh juga. Sabar Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagus Ustaz, penonton Ustaz bagus. Panas sekejap je. Sekejap je Ustaz. Baik. Ustaz, betul sungguhlah kita persilakan tetamu kita yang daripada jauh mari kita siapa tu Ustaz? Di Terengganu ni. Jadi agak-agak siapa tetamu kita pada malam ni? Oh, Masya Allah. Tak perlu disebut lagi. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar serta Ustaz Ahmad Rizal untuk tampil ke pentas insya-Allah. Persilakan. Allah. Takbir.
Semangat kau sikit. Takbir. Ah. Panas kejap je. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan diucapkan kepada tetamu kita yang datang daripada jauh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak pada Ustaz Wadi Anwar yang berkunjung ke negeri kita Terengganu dan Ustaz Ahmad Izam, insya-Allah. Allah. Sila Ustaz. Ustaz Wadi, bila lagi sampai Terengganu? Lawak. Tanya. Tahu tak Ustaz Wadi ni orang mana? Orang Kedah lah. Kedah ke Penang? Oh, tak apalah, sama-sama noh. Pandai tak cakap utara? Pandai juga. Yeah. Ham main mekala. Main buat kala-kala. Sila Ustaz. Ustaz bila sampai Terengganu? Dah masuk hari yang keempat. 4 lah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Rizal 4 hari juga duduk Terengganu? 4 hari dah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, kita tanya Ustaz Wadi dah. Boleh. Baik. Ustaz, apa ni sekarang ni kita semua tahu kita berada di akhir zaman Ustaz, no? Jadi sekarang ni kita nak kupas sikit macam mana Ustaz yang kita duduk di akhir zaman ni agak macam lambat lagi je duduk di akhir zaman. Macam tu Ustaz. Jadi kenapa fenomena jadi macam tu Ustaz? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pada pengurusi forum yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus hafizahullah, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam hafizahullah, alim ulama asatizah, para exco kerajaan negeri Terengganu Darul Iman, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masuk tahun 2023 dan dah nak habis. Dah bulan 8. Seolah-olah baru 8 hari berlalu untuk tahun 2023.
cepatnya masa ini salah satu daripada tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila melihat keputusan negeri Terengganu baru-baru ini 32-0 itu, saya membayangkan ketika itu satu hari nanti untuk kita semua menjadi salah satu dan salah seorang yang berjuang di belakang dua orang pemimpin terbesar dan terhebat umat Islam, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam dan Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dalam ramalan malam ni hujan. Ni beberapa hari dah saya tengok di Terengganu hujan lebat banyak hari. Dan malam ni saya rasa kalau hujan mungkin tak ramai yang, wallahu alam lah. Baru-baru ni yang lepas Ustaz Abdul Samad datang hujan pun mereka ramai yang masih tunggulah untuk mendengar ceramah. Bila teringat kepada sebuah kerajaan Islam yang memerintah 1/3 dunia satu ketika dulu, iaitu kerajaan Bani Umayyah. Balik cuba tengok, kerajaan Bani Umayyah ni selepas Sayyidina Ali naik Sayyidina Hasan beberapa bulan, Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Talib letak jawatan untuk memastikan tidak berlaku pertumpahan darah daripada fi'atain azimatain minal muslimin, dua kumpulan umat Islam yang hampir berperang besar ketika itu. Cucu Nabi Hasan ibn Ali letak jawatan untuk tidak melihat darah umat Islam ditumpahkan walaupun seorang. Kemudian naik selepas itu seorang sahabat Rasulullah juga, Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, memindahkan pusat pemerintahan ke negara Syria. Waktu itu tempat kami belajar. Saya, YB Ustaz Isyamuddin, Ustaz Ramlan Mahmud tadi ada jumpa. Kami belajar di Syria, di Damaskus. Disitulah pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah lebih kurang 100 tahun. Di sana ada satu perkuburan Babus Saghir. Di situ ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa presiden umat Islam yang dikebumikan di perkuburan tersebut. Kalau tuan-tuan nak bayang macam mana hebat kerajaan Islam ketika itu, kemuncak yang menyentuh siling pemerintahan waktu itu adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bani Umayyah lah tu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemewahan pada zamannya sehinggakan tidak ada orang yang layak menerima zakat. Tak ada asnaf, tiada asnaf di negara tersebut. Kesemuanya bukan asnaf dan kesemuanya tak layak menerima zakat. Subhanallah. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia juga seorang ulama. Di samping dia seorang khalifah yang mahir dengan pemerintahan, selok-belok pemerintahan, kepimpinan, good governance. Dia juga seorang ulama pada zaman itu, dalam masa yang sama. Juga yang hebat pada zaman Bani Umayyah adalah pada kerajaan Sulaiman ibn Abdul Malik, salah seorang presiden umat Islam ketika itu. Sangat hebat, sehingga dia digelar aghniya fil ard, manusia terkaya nombor 1 di atas dunia waktu itu.
Masjid Al-Umawi daripada 1000 tahun yang lepas, Masjid Al-Umawi, tempat yang insya-Allah ada menara putih, insya-Allah Nabi Isa turun di situ nanti daripada langit. Masjid Al-Umawi. Zaman itu, zaman Sulaiman bin Abdul Malik, Jami' Al-Umawi hiasan dan dinamakan Fusai-Fusa. Hiasan masjid, lampunya, tingkapnya daripada emas. Sehingga orang turun buat demonstrasi, ramai-ramai rakyat turun sebab kerajaan membazir. Mereka ingat kerajaan membazir, letak emas dekat lampu, letak emas pada tingkap, pada fusai-fusa. Ukiran-ukiran itu adalah emas zaman tu. Zaman Sulaiman ibn Abdul Malik. Apabila ramai yang protes, maka Sulaiman pun arahkan supaya perbendaharaan dan kekayaan kerajaan Umayyah, kerajaan Islam ketika itu dikeluarkan. Lalu dihimpunkan di Sahah Kharijiyah Jami' Al-Umawi. Sahah Kharijiyah ni macam apa Ustaz? Ruang luar masjid. Lebih kurang 3 kali ganda kemah ni. 3 kali ganda kemah ni keluasan dia. Lalu dia arahkan Presiden Sulaiman bin Abdul Malik pada zaman tu, dia arahkan untuk dikeluarkan emas yang disimpan dalam Baitul Mal, lalu dilonggokkan di tengah. Orang yang duduk di sebelah sana 1000 orang tak nampak yang duduk di sebelah sini, sebab di tengah tu ada longgokan emas. Zaman pemerintahan kegemilangan Bani Umayyah. Yang saya nak sebut kat tuan-tuan, apabila kerajaan terkaya dunia ini, lelaki terkaya di dunia ini, Sulaiman bin Abdul Malik, dia pergi buat haji. Tuan-tuan bayanglah, presiden pergi buat haji, takkan 6 orang. Kan dia, ahli keluarga dia, escort, SB, tukang masak, puluh-puluh orang. Gerombolan Amirul Mukminin masa itu dipanggil kepada presiden umat Islam. Pasukan ataupun kumpulan Amirul Mukminin datang daripada Syam. Syam nak pergi ke Mekah, lebih kurang 1000 kilometer. Waktu tu kami pergi umrah naik bas Ustaz. Alhamdulillah, 600-700 ringgit. Saya tak tahu Ustaz Ramlan sempat tak, Ustaz Isyamuddin sempat naik bas ke umrah. Waktu tu saya sempat pergi menunaikan umrah. Kita naik bas daripada Syria, lalu Jordan, kemudian Madinah, kemudian masuk ke Mekah. Rombongan haji presiden umat Islam ketika itu, ratusan yang mengiringi presiden. Apabila masuk ke dalam Masjidil Haram, maka rombongan presiden ini pun bertawaf ramai. Tetapi tiba-tiba waktu dia bertawaf itu, ada satu lagi kumpulan yang jauh lebih ramai. Di depannya satu orang yang berkulit hitam, pendek, rambutnya berkerinting, hidungnya pesek, berjalan dengan penuh kehinaan. Semua orang ikut dia. Dan apabila kumpulan presiden ni habis tawaf, Amirul Mukminin, manusia terkaya dunia ketika itu, kerajaan terkuat dunia ketika itu, dia pun bertanya kepada orang kanan dia, aina sahibukum? Sahibukum tu maksudnya di mana orang utama kita. Lalu mereka pun bawa presiden Amirul Mukminin menuruti perjalanan satu orang tua yang berkulit hitam, pendek, hidungnya pesek, rambutnya berkerinting. Dia berjalan, dia duduk di tiang, salah satu tiang masjid di Mekah itu. Kemudian dia pun solat, kemudian presiden pun tunggu di situ. Habis dia semayang, presiden pun melutut di depan dia. Lalu bertanyakan khabar selepas memberikan salam.
lalu bertanyakan soalan-soalan agama kepada orang kulit hitam tersebut. Apabila selesai tanya soalan-soalan berkaitan manasik haji, maka bangunlah presiden dan ratusan yang mengiringi presiden. Lalu dia arahkan anak dia untuk cium tangan. Kedua-dua anak presiden tadi cium tangan orang tua tadi, yang tak ada rupa paras. Lalu anak-anak dia selepas selesai tu, anak-anak dia tanya, siapa dua orang itu? Siapakah orang itu, wahai ayah? Maka ayah, seorang presiden manusia yang paling berkuasa ketika itu di atas dunia, yang paling kaya ketika itu di atas dunia. Dia kata lelaki itu adalah manusia yang paling alim di Mekah, Sayyiduna Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu. Bila presiden bangun, rombongan dia ratusan-ratusan semua bangun. Ada seorang pun menyebut, la yuftin nasa fi Makkah illa Atha ibn Abi Rabah. Jangan siapa-siapa pun di Makkah yang mengeluarkan fatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah. Saya nak bagi tahunya, satu kerajaan pada masa itu selepas Umar bin Abdul Aziz, kegemilangan paling tinggi adalah pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Kita tengok bagaimana presiden umat Islam ketika itu begitu bergantung kepada seorang alim, begitu menghormati kepada seorang alim, begitu menjadikan orang alim sebagai rujukan untuk mereka mentadbir negara dan memajukan kerajaan mereka. Yang tu rahsia dia. Sama macam kerajaan Bani Abbasiyah yang paling cemerlang itu pun juga dia menjadikan di sekelilingnya ulama untuk dijadikan rujukan. Kerana para ulama, dia tidak ada apa-apa kepentingan dengan mana-mana kerajaan. Siapa yang salah dia akan tegur, siapa yang salah dia akan betulkan. Itulah ulama-ulama yang ada pada zaman itu, walaupun mereka bukan pada zaman salafus salih. Mereka mengelilingi para pemerintah Islam, Amirul Mukminin ketika itu, memberikan tunjuk ajar, yang ni betul, yang ni salah, siapapun yang memerintah ketika itu. Jadi alhamdulillah, untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang diridhai oleh Allah, sentiasa mendapat panduan, kerajaan itu mestilah yang dikelilingi oleh para ulama yang berkecuali, yang tidak bergantung, berkepentingan, sebab mereka akan mengeluarkan fatwa dan nasihat insya-Allah kerana Allah dan untuk memastikan hal ehwal umat Islam didahulukan. Saya rasa yang tu untuk pusingan yang pertama. Terima kasih. Alhamdulillah. Beri emergency. Kita tengah sokak diberi. Oh, pandai. Belajar dengan Ustaz Azhar juga ni, misalnya. Okey, Ustaz Izam, alhamdulillah pencerahan daripada Ustaz Wadid, soal jawab daripada Ustaz Azhar. Jadi kesinambungan daripada tu, cara-cara kita untuk rakyat ataupun orang ramai ni biar dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Kamaruzaman dengan gelaran Ustaz K. Jadi masa di tempat menunggu orang panggil Ustaz K, maka saya bertanya di manakah Siti.
Bila orang tanya, orang berkata, Ustaz K, saya tanya Ustaz, Siti mana? Yang saya sanjungi, yang berbahagia, Al-Fadil, Murabbi Ummah, Al-Fadil, Ustaz Azhar Idrus, sebagai tunggak ulama yang sangat kita hormati di tanah air ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dapat mendoakan kesihatan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, dibarakahkan hidupnya dan dimudahkan urusannya, serta dikurniakan oleh Allah rahmah bir rahmah. Yang saya sayangi Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar, sebagai adik saya, yang mana kami kalau bersembang, kami tak panggil Ustaz dah. Saya panggil Ustaz Wadi Anwar dengan nama je. Dan Ustaz Wadi Anwar akan panggil saya dengan panggilan abang. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang saya hormati sekalian, adun-adun, ahli esko dan keseluruhan tunggak kepimpinan negeri Terengganu, saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah Alfu Mabruk kepada negeri Terengganu untuk Terengganu Darul Iman. Salam 320+1. Bila saya berada di pentas ini pada awalnya tuan-tuan, saya request untuk digugurkan senarai nama untuk program pada malam ini kerana rasa tidak layak untuk berada di samping kedua-dua ulama yang besar pada malam ini. Tetapi kerana saya memuliakan kedua-dua ulama ini, yang saya cukup kagum dengan ilmu mereka, saya beranikan diri. Sewaktu saya nak turun daripada hotel, tuan-tuan, tangan saya sejuk dan saya buang air 3 kali. Punyanya saya ni takut, tuan-tuan. Jadi bila saya melihat keadaan ini, saya teringat Ustaz Azhar, 1984, almarhum orang tua saya sewaktu ia mengadakan kuliah, kehadirannya seramai ini pada waktu itu. Dan ketika saya melihat kembali saat itu, ketika 1984, sebelum berlakunya operasi lalang, saat itu kebangkitan umat Islam yang inginkan hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah panjangkan umur saya malam ini menyaksikan semula akan kebangkitan ini, yang saya lihat bakal-bakal generasi-generasi yang akan meneruskan akan agama Allah. Hari ini kalian adalah pejuang seterusnya untuk meneruskan akan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalianlah orang yang bakal menggantikan galang-galang ini yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama dan umara pada zaman silam. Maka tuan-tuan, saya berpesan dengan diri saya, benalah kekuatan itu untuk kalian menuju kepada satu zaman yang diceritakan oleh Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz Azhar Idrus, yang mana zaman itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman yang apabila kita menginginkan agama dan menghendaki agama, kita seolah-olah menggenggam agama itu seperti mana menggenggam bara api. Kesusahan dan kepayahan, kesengsaraan
yang kalian akan rasai pada zaman itu, kerana kami semua akan menemui Allah Rabbul Izzah. Saya akan dahulu mati menemui Allah. Ustaz Hazza Idrus panjang umur insya-Allah. Ustaz Wadi panjang umur insya-Allah. Tapi saya akan mendahului mereka. Maka kesempatan hari ini pada sekalian yang saya kasih sekalian, apa yang diajukan kepada saya bagaimana untuk membina kekuatan ini. Yang pertama, hari ini adalah hari permulaan yang hadir pada malam ini untuk mengimarahkan majlis-majlis zikrullah dan majlis-majlis ilmu. Kerana apa yang disebutkan oleh Allah, fadhkuruni adhkurkum. Jika kita sering berada di dalam majlis ilmu, maka pada waktu itu menunjukkan kita ini mengingati Allah, dan pasti janji Allah, Allah akan mengingati kita. Tatkala Allah mengingati kita, saat itulah datangnya rahmah, datangnya keberkatan, datangnya segala perkara kebaikan yang akan kita terima. Jika inilah yang akan berterusan di bumi Kuala Terengganu, maka insya Allah slogan berkat maju sejahtera akan terus dikurniakan oleh Allah pada bumi ini. Kerana ini janji Allah, apabila sesuatu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjanjikan keberkatan yang akan turun daripada langit dan keberkatan yang akan turun, yang akan keluar daripada bumi. Tuan-tuan, saya jarang kuliah macam ni, tapi semangat tu saya ambil daripada Ustaz Adha. Saya rasa macam semangat Ustaz malam ni. Kemudian pagi tadi masa saya ziarah Ustaz Azhar macam tiup pada saya bagi booster. Saya rasa malam ni saya datang dengan tak ada apa persiapan. Saya tak tulis apa-apa, saya tak siap apa-apa langsung. Dan dalam hati saya, apa yang saya nak bawa malam ni? Sebab itu saya daripada tadi, ketika Ustaz Wadi bercakap, saya asyik tengok muka Ustaz Zahar, Ustaz Wadi, Ustaz Zahar, Ustaz Wadi. Apa benda saya nak buat keluar ni? Cuma tuan-tuan begini, sebelum saya berhenti bercakap ini, sebenarnya saya rindukan suara umat Islam pada 1984 dulu, sewaktu almarhum ayahanda saya Ustaz Ghazali bin Hasbullah, yang pada waktu itu memberikan kuliahnya, dan sekitar hampir 20,000 yang hadir pada waktu itu. Saya teramat rindu akan suara laungan takbir yang bergema saat itu. Saya rasa malam ini laungan takbir itu akan mengubat kerinduan saya selama puluhan tahun. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini akan memberikan suatu suara takbir yang begitu kuat agar bergegar sehingga malaikat bertanya kepada Allah, suara apakah itu yang sedang bergegar di bumi Kuala Terengganu? Tuan-tuan, maka kita gegarkan bumi Terengganu ini dengan suara kalimah membesarkan Allah. Takbir! 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 Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Merembang rasa. Tuan-tuan, soalan ambo tanya dah kepada Ustaz Azhar, Al-Fadhil Murabbi kita, Ustaz Wadi bertanya, ambo nak tanya kepada audien hok mari pada malam ni, hok ramai-ramai ni. Dengar molek. Shh. Dengar molek soalan ni.
apabila kita nak ambil wuduk, apabila kita nak ambil air sembahyang, serabut sungguh dah ya. Allah, kecemasan TBA 6159 saga hitam, ada kecemasan, mungkin ada nak beranak ke apa deh, tolong alih insya-Allah. Okey, biasalah ramai-ramai macam ni. Okey, boleh fokus? Boleh? Okey, soalan dia, ketika kita nak ambil air sembahyang, okey, mana yang lebih mudah ketika kita ambil air sembahyang itu dengan kita kara air laga, kara air telaga, kara, faham Ustaz? Kara, faham? Kara air telaga ataupun kita buka pilih pahit? Jawab ah. Air laga, pahit, pilih pahit. Faham tak soalan ni? Faham tak? Di sebalik soalan ni faham ke tak? Apa benda faham? Tak apa, jawapan betul dah. Tapi hak faham tu tak tahulah. Hang faham apa? Jadi lepas daripada program ni kita jawab, noh? Okey, kita pergi pada Ustaz Azhar. Okey, Ustaz, ambil mikrofon tu. Ya Ustaz? Tak ada apa. Okey Ustaz, noh? Macam ni. Anak-anak muda tak kira lah orang lama pun Ustaz. Apa perbuatan kita pun ni macam mana Ustaz supaya hak nampak dunia tu biar jadi akhirat. Main bola kita biar jadi akhirat, contoh. Nega kita biar jadi akhirat. Kita pergi kita pergi kerja landscape. Ustaz tahu landscape. Benda tu. Tu kata landscape ni jalan-jalan Ustaz, tak bunga apa ni. Buat kerja main gunting bunga pam gitu kan. Macam tak ada pahala je. Macam mana kerja gitu bersebut contohnya? Gunting bunga bukan landscape. Dah tu? Dia gardening. Gitu pula. Dah tak apa lah, saya faham sudah lah. Gini Ustaz, macam mana kok kerja-kerja gitu contohnya macam aku macam tak ada pahala je, tak ada ibadat je supaya jadi macam akhirat. Sila Ustaz. Benda dunia nak jadi akhirat. Gitu. Dia begini Ustaz. Kalau dunia, akhirat. Ini dah boleh japur. Habis dunia, akhirat. Dia kita 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Akhirat tu 2. Ada barzah dan yaumul qiyamah. Jadi dunia tak jadi akhirat. Akhirat tak jadi dunia. Jadi gua ni. Dia nampak lebat dengan sembang ni. Tu kata. Aduh lah. Baik, faham dah. Dia, macam mana kita dunia tapi nak jadi akhirat. Alhamdulillah, soalan yang baik. Sebab itulah selalu kita dengar asatizah tu guru kita baca suatu hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sungguhnya amalan itu dengan niat. Dalam kitab Syarah Bukhari, kitab Umdatul Qari, ada menyebut bahawa perkara-perkara dunia dia boleh menjadi akhirat ialah dengan niat. Jadi jawapan dia, macam mana dunia nak jadi akhirat? Dengan niat. Macam mana akhirat nak jadi dunia? Pun dengan niat Ustaz. Jadi bukan saja dunia boleh jadi akhirat, akhirat boleh jadi dunia.
Tadi saya kata dunia tak boleh jadi akhirat. Maksudnya dunia tak boleh bertukar menjadi akhirat. Sebab dunia itu alam yang lain. Akhirat alam yang lain. Dunia ini musyahadah. Kita nampak. Kita pergi di kubur, kita nampak batu nisan. Itu dunia. Kita gali-gali jumpa keranda. Itu dunia. Kerana nampak. Akhirat tak nampak. Kita buka keranda nampak tulang. Itu dunia. Tapi dia sedang dalam nikmat ataupun dalam azab di alam barzakh, itu akhirat. Maka tidak dapat musyahadah. Jadi maksud dunia boleh jadi akhirat ialah dunia kita memberi manfaat di akhirat sana. Itu maksud dia. Jadi macam mana cara apa yang kita buat dalam dunia ini rupanya dunia, tetapi di akhirat dia datang balik bawa manfaat kepada kita. Dan begitulah jika dikatakan akhirat boleh menjadi dunia, jawabnya innamal a'malu binniyat. Dengan niat. Sebab itulah bila kita berniat, duduk dalam masjid dia jadi ibadah. Bila kita tidak berniat, dia menjadi adat. Maknanya aku duduk dalam masjid iktikaf kerana Allah, duduk itu sudah menjadi ibadat. Bila sudah menjadi ibadat, rupa duduk nyandar saja, hilang lengah, tapi bawa sampai ke akhirat. Maksudnya dudukmu ni akan dibawa datang balik di akhirat berbentuk pahala. Tetapi ingat, benda yang baik saja boleh jadi akhirat. Benda yang tak baik tak jadi. Itu ulama peringat. Benda baik saja. Kita dunia yang baik, kita niat dia jadi akhirat. Kita keluar pada rumah nak pergi berniaga, niat mencari rezeki yang halal, jadi akhirat. Kita turun di rumah nak kerja jabat, nak pergi kerja sepitar, niat mencari rezeki yang halal, maka jadilah akhirat. Tapi kalau benda yang tak boleh, benda yang mamnu' dilarang syarak, tak boleh. Lepas tu ulama kata kita minum arak, niat air zam-zam. Dia tak jadi. Dia tetap berdosa. Tapi kalau minum air zam-zam, niat minum arak, berdosa. Kenapa? Kerana benda yang haram dengan benda yang halal, bila berkumpul, menang yang haram. Iza jitama'al halal wal haram, faghulibal haram. Benda yang halal, benda yang haram, duduk sekali, menang yang haram. RM1 saja kita pakai baju duit haram. RM9 duit halal. RM1 je duit haram. Tak terima dah semayang. Kerana apa? Kerana faghulibal haram, menang yang haram. Manishtara saban bi asyarati darahima. Siapa beli baju RM10, dirhamun minha min haram. RM1 saja duit yang haram. Maksudnya RM9 duit yang halal. La tuqbalu salatuhu ma dama fi au kama qala. Selama dia pakai baju itu, tidak diterima solatnya. Itu di sisi Allah. Hari itu Ustaz. Jadi banyak kita tengok ibadat kita bertukar asalnya daripada dunia. Jadi gunakanlah kesempatan. Kalau hari-hari kita duduk berniat kerana Allah, perkara-perkara dunia, insya-Allah dunia itu akan menjadi akhirat. Kita pakai baju bukan nak menyombongkan diri, kerana nak mengambil zinah sebagai perhiasan yang disuruh oleh Allah. Insya-Allah pakai baju kita jadi berpahala, membawa untung kepada akhirat. Kerana dunia kita tak makan pahala, akhirat tak makan dunia. Sebab tu bila ada orang mati, kita tak letak nasi lemak di kubur. Tapi kita bacakan Fatihah, kita bacakan istighfar. Itu makanan orang yang sudah mati, kerana dia sudah beralih alam akhirat. Tapi kalau dalam dunia kita nak bagi makanan akhirat kepada orang dunia, tak boleh. Orang mari jumpa dengan Tok Imam, Tok Imam saya 3 hari tak makan, lapar betul lah, RM100, RM50 nak makan 3 bak beranak. Dia kata duduk kejap, kita baca Fatihah 3 kali. Tak jadi kenyang. Kerana itu Fatihah makanan orang selepas mati. Jadi ingat, dunia hari-hari kita berdunia. Kita beli motosikal, nak Y suku 10,000 harga. Niat kerana Allah. Apa? Nak buat pergi masjid, nak buat pergi cari rezeki yang halal untuk bawa ibu bapa, anak-anak, kawan-kawan ke sana kemari kerana Allah. Jadilah motosikal kita berpahala. Kita beli kereta, orang boleh naik kereta kita, adik-beradik boleh tumpang naik kerana-Mu ya Allah. Jadilah benda itu akhirat, walaupun rupa dunia. Tapi jangan salah buat, benda akhirat kita pergi niat dunia, maka hilanglah akhirat itu jadi dunia. Ujung hadis, faman kana hijratuhu ila
yuridat dunia. Barang siapa yang buat amal akhirat tapi kepada dunia tujuan dia, yusibuha, dia akan mendapat dunia. Kata ulama, dunia dapat, akhirat tak dapat. Aw limra'atin, atau dia hijrah kerana seorang perempuan. Nah, yang kihuha, dia dapat berkahwin dengan perempuan itu, dia tak dapat pahala hijrah yang sangat besar. Nah, title muhajirin, title yang lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana title itu la hijrata ba'dal fathi, lepas pada fatah pembukaan kota Mekah, tak ada lagi orang dapat title muhajirun, tak ada lagi dapat title ansar. Maka title yang paling tinggi umat manusia, maqam tertinggi, bukan tan sri, bukan tun, iaitu ialah muhajirin dan ansar. Kerana Allah firman dalam hadis kursi pada dua golongan ini, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa saja wahai muhajirin dan ansar, aku sudah ampunkan segala dosamu dulu sampai habis. Allahu Rabbi. Jadi jaga-jaga ibadat kita buat rupa akhirat, tapi kerana niat jadi dunia. Bila jadi dunia, amalan kita tidak berpahala. Bila tidak berpahala, kita akan cari mana solat kita pada kiamat, tak ada solat. Mana zakat kita, tak ada zakat. Lalah kita balah dengan malaikat. Kan saya semayang dulu, kan dulu saya berjuang, kan saya dulu pakai serban, kan dulu saya berzikir, saya selawat, kan dulu saya bersedekah, mana pahala saya? Kata malaikat, awak tidak kerana Allah. Itu masalah. Jadi kalau kita semayang kita, orang bagi gaji, alhamdulillah, halal. Jangan dalam hati bukan kerana Allah, kerana duit. Kerana duit, kerana kemasyhuran, baca Quran, hafal Quran. Kerana apa? Kerana kalau aku hafal 30 juzuk, kerjaan bayar 1,500 sebulan nanti. Takut-takut kerana duit tak dapat pahala seorang hafiz di sisi Allah. Berarti siapa yang akan hasut kita? Supaya dunia kita, supaya akhirat kita menjadi dunia dan dunia kita punah ranah. Iaitulah syaitan. Kita nak semayang, dia kata jangan semayang lagi Syekh, kerana orang tak ramai dalam masjid. Nanti orang ramai masuk, semayang duha. Kita pun nyanda di tiang, dak letih, duduk dengung, turun minyak, dak turun minyak. Kata 24 jam je turun. Dengung. Jangan politik, ni contoh. Dengung, dengar orang mari ikut belakang ramai. Perih, naik selipar ramai belakang. Syaitan pun cocok, Syekh, ramai mari belakang, pak keluar tasbih. Kita pun ambil tasbih, subhanallah. Kata Imam Ghazali, amaluhu kana haba'an mansura. Jadilah amal itu debu yang ditiup angin. Kenapa? Tidak lillah. Dia sudah diperdaya oleh syaitan. Nampak? Imam jadi imam. Biasa jadi imam, garis 3 orang yang mari. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua ikhlas, kulhu. Tapi kalau 1,000 orang mari, syaitan kata Syekh, Baqarah sekali. Nampak tak? Al-Kabut pun okey dah. Ramai belakang, takkan kuliah. Tu imam pun wallazi. Tengok. Takut haba'am mansura. Kenapa? Kerana niat dia tu telah merosakkan akhirat dia sudah menjadi dunia. Kita nak bagi derma, cek. Bila cek tu kecil, orang tak nampak. Jadi cek tu rendam dalam minyak gas. 2 minggu jadi besar tu cek. Tereng. Tapi jangan tuduh kat orang. Kerana riak ini fisudur. Kita tak tahu. Cuma penjagaan untuk kita. Okey? Supaya orang nampak. Jadi betulkan balik. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, kalau dulu kita riak, sekarang kita minta ampun pada Allah. Allah boleh bagi balik tak pahala? InsyaAllah. Kerana Allah ni maha pengampun. Dia tidak ghafir, dia ghafur. Dia tidak fa'ilun, dia fa'ulun. Sangat-sangat suka memberi keampunan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, dulu kami banyak salah, banyak tak betul, termasuk riak ini, maka janganlah balas. Antara balasannya, dihancurkan, binasa habis pahala kita. Allah kembalikan semula. Dia tak heran kita buat salah, dia heran kenapa tak mau minta maaf. Jadi bersedia, kita perbetulkan baliklah. Biar dunia kita jadi akhirat,
akhirat kita memang kekal sebagai akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sekali sebut BGR 1112 Mitsubishi TBP 5298 CCL 8536 Myvi dan Ezora. Sila ambil perjalanan insya-Allah. Okey tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, kita sangat-sangat dicemburui oleh waktu. Tuan-tuan, boleh tak tolong ingat malam ni apa yang Fadil Ustaz Azhar sebut tadi berkenaan dengan syaitan yang membisikkan kita. Hak yang mari malam ni pun takut-takut jadi haba'an manthura. Tolong ingat malam ni, right now, cuba buka surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Okey, hak sambil-sambil dengar ustaz mengajar, tengok ayat. Ayat inilah di antara syaitan berkhutbah kepada mereka yang tersalah. Akhirnya dia salah pula kepada syaitan. Syaitan marah pula ke dia. Jumpa ayat 22 surah Ibrahim. Pertemuan sulung selepas daripada kita mentadbir negeri 2023. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Wadi. Tak orang kata tak tu lagi Ustaz. Tak rasa puas lagi. Oh, rasa tak puas. Oh. Rasa tak puas Ustaz. Barang-barang sekali lah. Rasa tak puas Ustaz. Sambung lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pusingan yang terakhir, saya ambil masa lebih kurang 10 minit sebelum menyerahkan mikrofon kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Tuan pengurusi tadi banyak kali cuba cakap Kedah tu. Kena cuba sebut ayak tengok, ayak. Ayak boleh menikah orang Kedah tu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak, para remaja yang ramai pada malam ni, laki dan perempuan. Saya nak bacakan beberapa hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebutkan muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Orang yang mengajar kebaikan, ajak agama, ajak orang untuk buat benda baik, apa sahaja, seluruh makhluk akan berdoa kepada Allah untuk dosa dia diampunkan. Hatta al-hut, sehinggakan ikan-ikan yang berada di dalam lautan. Tuan-tuan, untuk round yang kedua, saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua, antara ciri pemerintahan yang cemerlang itu ialah rakyatnya berilmu. Sebab itu ketika umat Islam dikalahkan pada zaman Abbasiyah oleh sebuah kerajaan yang zalim, Mongol, Tatar, buku-buku yang dikarang oleh para ulama ketika itu dibuang ke dalam sebuah sungai yang besar, sehingga air sungai itu bertukar menjadi hitam. Besar dan banyaknya perkembangan ilmu pada zaman itu membuatkan umat Islam pada waktu itu, mereka yang menerajui kemodenan kemanusiaan, pengurusan, pentadbiran, politik, ekonomi pada zaman itu. Maksudnya hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya nasihatkan diri saya dan kita semua, tengok balik jadual mingguan kita, terutamanya anak-anak muda.
ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, ada seminggu sekali. Ataupun minggu pertama ada kita mengaji fiqh, minggu kedua ada kita mengaji tauhid, minggu ketiga ada dalam seminggu kita ambil 1 jam untuk belajar akhlak dan juga tasawuf, insya-Allah. Satu hadis yang saya baca tadi bila Nabi sebut orang yang mengajar kebaikan, semua makhluk akan mendoakan, minta supaya Allah ampunkan dosa dia, hatta al-hut, termasuk ikan-ikan yang berada di sungai dan di lautan. Pelik, subhanallah. Yang kedua, Nabi sebut hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menuruti jalan untuk belajar ilmu agama, dia pasang niat, dia pasang azam, dia susun jadual nak belajar ilmu, nak keluarkan diri daripada kejahilan kepada cahaya ilmu, Allah janji, Allah bagi tahu kepada Nabi, sahalallahu lahu, Allah mudahkan jalannya untuk dapatkan syurga Allah. Allah selalu buka hati dia, Allah ringankan anggota badannya, Allah ringankan lidahnya, Allah selalu bagi hidayah kepada hatinya untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan yang akhirnya memudahkan dia masuk ke dalam syurga. Man salaka, siapa yang menuruti jalan untuk menuntut ilmu, maka bermula esok insya-Allah dengan majlis pada malam ni, sebagai pencetus, bermula esok tiap-tiap orang umat Nabi Muhammad, kerana ilmu yang memacu kegemilangan dan ketamadunan, tuan-tuan pakat susunlah masa untuk belajar. Cari masjid, letak jadual. Kita tengok jadual Ustaz Azhar di Terengganu ni, saya tengok lebih 20 kali sebulan, subhanallah. Untung orang Terengganu. Saya orang Kedah, tapi jadual saya di Kedah hanya di sekolah saja. Saya buat ceramah di dalam sekolah. Tuan-tuan, ada banyak majlis-majlis ilmu yang hidup, yang aktif di masjid-masjid dan surau di Terengganu. Tadi saya mai sini pun ada satu surau apa tepi belah kiri tadi, surau Khalifah ke surau apa tadi, depa sebut surau tu pun aktif. Saya lalu tadi pukul 9 lebih, tapi masih lagi duk baca surah Al-Mulk. Saya tanya, ni surau nama apa? Depa bagi tahulah surau sekian. 9 lebih duk baca surah Al-Mulk lagi. Depa kata surau ni aktif Ustaz. Alhamdulillah. Banyak surau dan masjid yang aktif dalam Terengganu untuk kita susun masa kita pergi belajar. Kerana dalam kehidupan 24 jam kita, banyak benda yang kita nak tahu untuk kita bagi tahu kepada isteri dan anak-anak. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya sah, ini hukumnya batal. Supaya anak dan isteri kita, ahli keluarga, adik-beradik kita tahu penggan, tahu hudud, tahu ukuran, tahu sempadan, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kalau ayah tak tahu hukum, ibu tak tahu hukum, ketika anak dia buat live dalam Facebook, pakai ketat, berjoget-joget di depan Facebook dalam TikTok, mak dengan ayah tak tegur, sebab mak ayah tak tahu seorang suami ataupun ayah yang dayus bukan tak boleh masuk syurga, wangi syurga pun dia tak dapat bau. Sedangkan wangi syurga itu dapat dihidu ratusan tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Tak ada ilmu, dia tak tahu nak sampaikan kepada anak, isteri dan ahli keluarga dia. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab pergerakan kita, setiap langkah kita, pergerakan kita perlu ilmu untuk kita tahu halal ke haram, harus ke tak harus, sah ke batal, boleh ke tak boleh. Sebab tu banyak hadis Nabi sebut tentang kelebihan untuk kita menuntut ilmu. Sebab tu dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan mudhakaratul ilmi sa'ah. Kata Abu Darda,
mengulang kaji ilmu sejam khairun min qiyami lailatin, lebih berharga daripada mendirikan sepanjang malam. 1 jam kita ulang kaji ilmu, 1 jam kita tengok tentang hukum hakam, dengar ceramah berkaitan fiqh, berkaitan tauhid, tasawuf dan lain-lain, sirah dan sebagainya, lebih besar di sisi Allah insya-Allah, kata Abu Darda, daripada mendirikan seluruh malam. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sahabat Nabi SAW, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia ni alim di kalangan sahabat, ulama di kalangan sahabat, Sayyiduna Jabir. Banyak hadis dia hafal. Satu hari dia teringat, dia dengar ada satu hadis yang mana hadis itu belum pernah lagi dia dengari olehnya. Hadis itu disimpan oleh seorang sahabat lain, Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Tak terkenal sahabat ni. Apabila Sayyiduna Jabir dengar ada satu hadis yang disimpan oleh Sayyiduna Abdullah yang dia tak pernah dengar lagi daripada mulut Rasulullah, Sayyiduna Jabir ibn Abdullah membeli sebuah kenderaan. Tuan-tuan, ini satu daripada 1000 kisah para sahabat menuntut ilmu, sahabat ataupun salaf. Dia beli satu kenderaan, dia mulakan perjalanan, dia tanya orang di mana sahabat nama Abdullah bin Unais. Dulu duduk sekali, lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat keluar untuk berdakwah. Lalu dia dapat kawasan tempat tinggal Sayyidina Abdullah. Dia beli satu kenderaan dabah, unta ataupun kuda. Dia pun naik dan merentasi perjalanan sejauh sebulan di atas padang pasir. Sebulan di atas padang pasir yang luas untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di rumah Sayyidina Abdullah, dia pun ketuk pintu. Sayyidina Abdullah bin Unais pun keluar. Dia kata, "Wahai Abdullah, aku dengar kamu menyimpan satu hadis. Sami'tahu min Rasulillah fa akhaf wa akhsha an tamuta qabla an asma'ahu aw amuta qabla an asma'u minka." Sebab itulah aku datang. Berkata Sayyidina Jabir, "Wahai Abdullah, aku beli kenderaan, aku berjalan dengan kenderaan itu sebulan untuk mengambil satu hadis daripada kamu. Sebab hadis itu tak pernah aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi tuan-tuan sekalian, semoga dengan kisah tersebut mengajar saya dan kita semua untuk terus menuntut ilmu, termasuk kami yang berada di atas pentas ni, berjumpa dengan alim ulama. Macam pagi tadi kami ziarah Ustaz Azhar dengan Ustaz Rizam sekali, mendengar sedikit tazkirah kan daripada Fadil. Ustaz Azhar dan Ustaz Azhar pun nasihatlah 5-6 benda kan. Tadi pergi rumah Ustaz Azhar, kira 90% dia lah yang cakap, kami dengar je lah. Nasib baik dia jamu nasi kan. Kalau tidak geram jugalah. Jadi ziarah alim ulama sampai akhir hayat kita untuk kita ambil ilmu daripada mereka seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya. Saya rasa sekadar itu dulu untuk pusingan kedua yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz Izam, 3-4 minit. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada akhir ini saya ingin berpesan untuk diri saya khususnya, kenallah 3 perkara untuk kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenallah Allah. Belajarlah untuk mengenal Allah. Nescaya kita akan menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan, sesusah mana pun kita, untuk kita menjadi lebih baik, sebesar masalah mana pun kita dalam hidup ini, kita jangan lupa satu perkara, iaitu
kita ada Allah. Bagaimanakah besarnya rintangan itu? Jangan lupa yang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kenalilah mana yang mudarat dan mana yang manfaat. Jika perkara yang kita buat ini memberi mudarat atas diri dan agama, maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan jika kita melihat perkara itu memberi manfaat pada diri dan agama, maka teruskanlah walaupun apa sekalipun. Saya teringat zaman 1990. Waktu itu di Kuala Lumpur, kalau orang sebut lorong Haji Taib, orang kenal. Itu satu-satulah lorong haji yang tak berapa baik. Masa tu saya bawa radio tak silap saya Hitachi ke Belopang masa itulah. Kemudian saya pakai mic FM. Pakai mic FM masa tu Ustaz pukul 9.30 kalau tak silap ke pukul 10. Jadi saya buka mic itu, saya pun kuliah saya bukan kuliah Ustaz, saya pun bercerita pasal azab zina. Mula-mula tu saya sorang-sorang cakap macam orang gila Ustaz cakap. Orang tak ada. Jadi saya ceritalah pasal azab ini tak sampai 15 minit hampir ada 50 orang. Saya pun bercakap dan akhir tu adalah beberapa orang datang jumpa saya kata, "Bang, saya dengar abang tu saya dah meremang Ustaz. Sebab suara dia macam mix. Laki-laki campur perempuan. Jadi bila dengar tu kita dah macam, bang, satu je. Dia tanya saya, bang, boleh tak abang datang tiap-tiap bulan di tempat ini untuk menceritakan perkara ini? Sebenarnya dia kata, kami ni dahagakan akan perkataan-perkataan ini yang tak ada siapa yang menceritakan kepada kami. Zaman dulu zaman tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Jadi pada masa itu saya beranikan turun sebab kawasan tu kawasan gangster tak. Dia kalau salah masuk memang masuk tidak akan kembali, makna pergi tidak akan kembali Ustaz. Jadi alhamdulillah yang ketiganya, kenallah akan segala ahwal. Kata ulama, kenallah segala ahwal selepas kematian. Okey, baik. Kita kena kenal apa yang kita akan bawa selepas kematian kita. Saya mati dan semua orang akan mati. InsyaAllah Ustaz Azhar Saudi panjang umur. Saya ulang lagi. Saya akan mati dan tuan-tuan akan mati. Jadi apa yang kita akan bawa untuk kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini adalah sebagai satu perkara yang boleh kita banggakan untuk kita tunjuk di hadapan Allah. 11 suku kita masih lagi mencerita tentang Allah dan tentang Rasul. Inilah yang akan kita tunjuk di hadapan Allah. Ya Allah, inilah kebaikan kami. Dan kalam saya yang terakhir, nasihat untuk diri saya khususnya. Macam mana pun kita pergi jauh dan kita lupa kepada Allah, maka baliklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak muda, malam ini saya ingin berpesan sebagai seorang ayah. Jangan tinggalkan solat dalam hidup kalian. Yang kedua, jika kalian masih ada mak dan ayah, maka baliklah kepada mereka untuk minta doa mereka. Kerana keberkatan seorang anak itu pada mak dan ayahnya. Dan jika kalian tidak ada mak dan ayah, maka kalian mohonlah kepada Allah agar kalian
menjadi orang yang mendapat keberkatan dalam hidup. Yang ketiga, jika kalian berjumpa dengan ulama-ulama seperti mana yang ada di hadapan tuan-tuan ini, tak termasuk saya, Ustaz Wadi dan Ustaz Azhar, tolonglah minta doa mereka. Kerana doa mereka ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selepas daripada program ini, rajin-rajinlah kita mencari akan majlis orang saleh. Antaranya, orang saleh ini selalu berada di dalam masjid. Maka kalian azam daripada malam ini, kalian kenalah tanamkan satu keazaman yang kuat. Mulai malam ini, besok saya akan cari setiap masjid yang ada majlis ilmu. Jikalah masjid ini boleh berkata-kata, dia akan berkata kepada mereka, akan berkata kepada kita. Yang lalu saja yang tidak mau singgah kepada masjid, alangkah ruginya kalian, kerana ini adalah rumah Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dapat memberi satu impak di dalam diri kita dan kehidupan kita. Kita akan sayang Allah dan kita akan sayang agama Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, jangan menganjak lagi. Permintaan daripada kita supaya tuan-tuan buat handphone tu keluar cahaya. Faham tak? Biar keluar cahaya. Keluar akak, keluar lepas tu akak. Lagi. Gila. Okey, baik. Jangan jatuh, terus. Kita buat macam ni, kita nak zahirkan terima kasih kita kepada murabbi kita. Betul? Baik, cuba lambaikan. Terima kasih kepada murabbi kita, kepada tuan-tuan guru, kepada ustaz-ustaz kita yang mengasuh kita, yang mentarbiah kita, dan kita berazam insya-Allah di bumi Terengganu ni masjidnya subur dengan ilmu, dan di luar masjid pun subur dengan ilmu insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Okey, semua sekali lambat kita ucap alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ucap terima kasih juga kepada kepimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita yang memberi ruang, yang memberi peluang kita bersama pada malam ni, majlis yang bersejarah pada malam ini. Sekali lagi akak molek, kita ucap terima kasih kepada pimpinan kita insya-Allah. Kita sampaikan mesej ini kepada pimpinan negeri. Wahai pimpinan kami, pandulah kami sebaik mungkin duduk di dunia sehinggalah akhirat insya-Allah. Setuju? Setuju? Sebutlah amin. Alhamdulillah. Allah lega rasa Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Wadi noh. Ustaz kena mai acap lagi dah noh. Akrab. Bukan acap. Acap ni Kuala Berang. Salah. Allah. Ustaz Wadi kena mai kerap lagi dah noh. Tu insya-Allah. Ustaz kata insya-Allah. Takbir. Tu baru tu. Akhir. Nak buat bijak pula cakap Kedah. Tak apalah, kita beri ke dia lah. Tak, kalau mai kerak orang tak cemuih gitu. Orang tak cemuih noh. Okey, akhir sekali kita sedia persilakan Al-Fadhil murabbi kita untuk baca doa insya-Allah. Sebelum tu ada dua perkara saya nak sebutlah. 30 saat je. Yang pertama nak ucapkan jutaan terima kasih pada seluruh sabar dulu.
Ada 3 benda yang saya nak ucap lah. Yang pertama, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sekalian rakyat negeri Terengganu, tua dan muda, lebih-lebih lagi kalangan muda yang telah memberi sekali lagi kuasa kepada Jamaatul Islam, memerintah menjadi kerajaan negeri Terengganu. Dan yang kedua, selalu sangat orang daripada kemarin sampai hari ini 3 hari berturut-turut dah tanya kenapa sampai 32-0. Kalau Kelantan dia ada 2 batu nisan. Terengganu ni tak ada terus, batu nisan pun tak ada. Saya jawab yang wajib tu tanam saja, batu nisan tak wajib. Dah. Dan yang ketiga, bila rakyat sudah berikan kuasa kepada kerajaan negeri, maka bukan saja kita nak teguh bertahan, tapi kuatkan lagi komitmen untuk melakukan sebaik mungkin kebajikan-kebajikan kepada rakyat negeri Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Yang paling kuat. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.